Isu penyalahgunaan dadah kini menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam, kestabilan ekonomi dan struktur sosial negara. Daripada lebih 192,000 kes penyalahgunaan dadah, 61% membabitkan golongan muda. Sejahtera dan salam biru warna. Nama saya Carolina Ana Atta. Nombor metrik 314442. Pada hari ini, saya akan membentangkan topik saya iaitu penyalahgunaan bahan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep, latar belakang, peranan nilai kerja sosial, konsep dan peranan etika profesion kerja, kepentingan nilai dan etika, akhir sekali kesimpulan. Definisi, penyalahgunaan bahan merujuk kepada penggunaan dadah, alkohol atau bahan toksik secara berlebihan atau dengan cara yang salah sehingga menjejaskan kesihatan fizikal, mental dan emosi seseorang. Ia bukan sahaja membahayakan individu itu sendiri tetapi juga boleh mengancam keselamatan orang lain di sekelilingnya. Konsep penyalahgunaan bahan bukan sekadar isu penggunaan dadah semata-mata tetapi melibatkan ketagihan yang memberi kesan mendalam kepada tubuh dan minda. Individu yang terjebak sering mengalami perubahan tingkah laku seperti menjadi agresif, murung atau mengabaikan tanggungjawab harian. Dari sudut sosial, ia boleh membawa kepada masalah yang lebih besar seperti peningkatan kadar jenayah, pengangguran, keruntuhan institusi, keluarga serta stigma masyarakat terhadap penagih. Penyalahgunaan bahan juga mencetuskan kitaran ketagihan yang sukar dihentikan tanpa rawatan dan sokongan yang berterusan. Latar belakang isu. Penyalahgunaan bahan di Malaysia merujuk kepada penggunaan bahan terlarang seperti dadah, alkohol dan inhalan secara berlebihan sehingga memberi kesan buruk kepada individu dan masyarakat. Isu ini semakin membimbangkan kerana statistik menunjukkan peningkatan kes terutama dalam kalangan belia, yang merupakan kumpulan paling mudah terpengaruh. Punca utama penyalahgunaan bahan. Yang pertama, pengaruh rakan sebaya. Hal ini kerana belia mudah terikut dengan ajakan rakan untuk mencuba bahan terlarang demi diterima dalam kumpulan. Yang kedua pula, tekanan hidup. Contohnya masalah keluarga, pelajaran atau kewangan boleh mendorong mereka mencari jalan keluar sementara melalui bahan terlarang. Yang ketiga, kurang sokongan sosial dan emosi. Apabila tiada tempat untuk meluahkan perasaan, mereka cenderung mencari ketenangan dengan cara yang salah. Kesan penyalahgunaan bahan. Isu penyalahgunaan bahan sangat penting untuk dibincangkan kerana kesannya melibatkan pelbagai aspek kehidupan. Yang pertama ialah kesan terhadap individu. Penyalahgunaan bahan boleh merosakkan kesihatan mental dan fizikal. Penagih berisiko mengalami kemurungan, kebimbangan, halusinasi serta penyakit kronik akibat kerosakan organ. Kesan terhadap keluarga. Ahli keluarga sering tertekan, hilang kepercayaan dan mengalami masalah kewangan kerana perlu menanggung kos rawatan serta kesan tingkah laku penagih. Kesan terhadap masyarakat pula, kadar jenayah, pengangguran dan masalah sosial meningkat apabila ramai individu terlibat dalam penyalahgunaan bahan. Ia juga boleh menggugat keselamatan awam. Yang terakhir, kesan terhadap negara. Peningkatan kes penagihan menjejaskan produktiviti tenaga kerja dan memerlukan perbelanjaan besar untuk rawatan, pemulihan serta program pencegahan. 3. Malaysian Association of Social Worker (MASW). MASW memperjuangkan profesionalisme kerja sosial dan melatih pekerja sosial agar berkemahiran dalam menangani isu penyalahgunaan bahan. Organisasi ini menekankan nilai tanggungjawab sosial dan advokasi hak klien dalam setiap tindakan. Yang terakhir ialah International Federation of Social Worker (IFSW).
IFSW menyediakan kod etika global yang menekankan hak asasi manusia, keadilan sosial dan integriti profesional. Ia juga membimbing pekerja sosial di Malaysia untuk menyelaraskan amalan mereka dengan piawaian antarabangsa. Konsep dan peranan etika profesion kerja sosial. Konsep etika kerja sosial ialah garis panduan moral dan profesional yang mengawal tindakan pekerja sosial. Ia memastikan intervensi dilakukan dengan adil, telus dan menghormati hak klien. Peranan dalam isu penyalahgunaan bahan. Yang pertama ialah kerahsiaan. Kerahsiaan penting untuk melindungi maklumat klien yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan agar identiti dan privasi mereka terjamin. Yang kedua, prinsip autonomi klien. Prinsip autonomi klien menekankan penghormatan terhadap keputusan klien dalam proses rawatan tanpa paksaan. Peranan yang ketiga ialah keadilan sosial. Keadilan sosial memastikan setiap individu mendapat akses kepada rawatan dan pemulihan tanpa sebarang bentuk diskriminasi. Peranan yang terakhir ialah integriti profesional. Integriti profesional menurut agar pekerja sosial mengelakkan stigma terhadap penagih dan memberikan layanan yang berasaskan nilai kemanusiaan. Kepentingan nilai dan etika kerja sosial. Kepentingan nilai dan etika kerja sosial yang pertama ialah mengurangkan stigma. Nilai empati dan hormat membantu masyarakat melihat penagih sebagai individu yang boleh dipulihkan, bukan sekadar pesalah. Yang kedua, meningkatkan keberkesanan rawatan. Etika profesional memastikan intervensi lebih dipercayai dan diterima oleh klien. Yang ketiga, menyokong dasar awam. Nilai keadilan sosial mendorong kerajaan menggubal polisi yang lebih inklusif dan berkesan. Yang terakhir, membina masyarakat sejahtera. Dengan mengutamakan nilai kemanusiaan, pekerja sosial membantu mengurangkan kadar jenayah, meningkatkan kesihatan awam dan memperkukuh institusi keluarga. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulannya, isu penyalahgunaan bahan merupakan masalah yang serius yang memberi kesan kepada individu, keluarga dan masyarakat. Oleh itu, kerjasama antara agensi kerajaan, NGO dan masyarakat amat penting untuk memberi sokongan, rawatan serta meningkatkan kesedaran bagi membantu mereka yang terlibat kembali ke jalan yang benar.